So many pieces all back together now. What's your vision? Assalamualaikum, saya Muhammad Dani Firdaus bin Shalwadi. Nombor matrik saya 04 DKM 20F1046. Saya dari kelas DKM 2B. Saya Wan Amsyar Afiq binti Azhar. Kad matrik saya adalah 04 DKM 20F1060. Nama saya Abdul Hadi bin Zulkifli. Nombor pendaftaran saya 04 DKM 20F1034. Kelas DKM 2B. Assalamualaikum, saya Muhammad Azhar Hafiz bin Muhammad Nafiah. Nombor matrik 04 DKM 20F1042. Sebagai penghargaan, saya wakil dari kumpulan 4 ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kami, iaitu Puan Norma binti Cik Hasan, kerana telah memberikan taklimat tugasan yang membuatkan kami faham dan dapat melaksanakan tugasan ini dengan baik. Oleh sebab itu juga, kami dapat menghantar tugasan ini tepat pada waktunya. Ini saya ingin menerangkan tentang projek jet hidrolik yang telah kami lakukan dan atau yang telah kami bina. Bagi bahan-bahan yang kami dapatkan dan atau kami beli untuk membina projek jet hidrolik ini adalah watak aiskrim, tiup getah, cardboard dan picagari. Untuk membinanya pertamanya kami akan memotong batang cardboard tersebut kepada ukuran yang telah kami tetapkan supaya kami tidak akan membazir masa kerana masa yang kami ada dengan terhad. Oleh itu, jet hidrolik ini selain itu, batak aiskrim yang kami beli adalah kami gunakan sebagai tangga ataupun tiang untuk menaikkan bahan ataupun barangan yang kami ingin cuba terhadap jet hidrolik ini. Selepas kami mengkaji jet hidrolik ini, kami mendapati banyak kelebihan dan kegunaannya. Antara contoh kelebihannya adalah ia mampu memudahkan kepada kami untuk mengangkat barang ataupun sebagai contoh mengangkat barang-barang yang berat yang melebihi batas limit kami. Selain itu juga kami juga merasakan bahawa di sesebuah kilang akan ada jet hidrolik ataupun konsep seperti jet hidrolik kerana yang kami tahu barang-barang di kilang agak berat dan susah untuk para pekerja ataupun masyarakat seperti kami untuk mengangkat barang-barang yang berat itu. Jadi konsep hidrolik ataupun jet hidrolik ini digunakan untuk memudahkan kerja mereka melakukan seperti mengangkat barang-barang ke tempat yang mereka inginkan atau selepas mereka menyiapkan barangan tersebut. Untuk kegunaannya pula, konsep ini sangat mudah untuk dilakukan oleh semua orang kerana daya ini hanya memerlukan beberapa tekanan yang boleh dikenakan terhadap kita manusia ataupun masyarakat untuk melakukan konsep jet hidrolik ini, kerana kita hanya memerlukan tekanan yang kita harus memberikan tekanan yang sedikit ataupun beberapa banyak tekanan terhadap itu bergantung terhadap barangan tersebut berat atau ringan, kerana daya yang dikenakan akan membuatkan kuasa ataupun tekanan yang kita beri menjadi bertambah dan mampu mengangkat barangan yang berat. Sebagai contoh jet hidrolik kami hanya menolak sedikit saja dan barangan sudah naik, maka ini mampu memberikan masyarakat atau menunjukkan masyarakat bahawa tekanan ataupun jet hidrolik ini agak berguna kepada mereka untuk mengangkat barang-barang yang berat. Selain itu juga,
Dari aspek keselamatan juga, kami sangat menitik beratkan tentang konsep keselamatan, kerana ketika ingin membuat jet hidrolik ini, kami perlu memotong cardboard dan kami memerlukan pisau atau picagari untuk membuat projek ini. Jadi seperti pisau sebenarnya agak tajam, jadi kami berhati-hati menggunakan pisau supaya tidak mencenakan diri kami dan rakan-rakan yang lain. Jadi bahawa keselamatan juga amat penting. Semasa menggunakan jet hidrolik juga, keselamatan juga penting pada pekerja-pekerja kilang, kerana mungkin apabila tersalah guna ataupun guna dengan membabi buta ataupun guna dengan sewenang-wenangnya, mungkin akan berlaku kecederaan juga, maka jet hidrolik juga boleh membahayakan diri mereka. Jadi kita harus memberikan keselamatan kepada diri kita dan semua orang di sekeliling kita. Sekian, terima kasih. Saya akan menerangkan bahan yang digunakan untuk membuat hidrolik lift beserta kos perbelanjaan projek ini dan menerangkan kelebihan dan kegunaan hidrolik lift. Kami menggunakan cardboard yang didapati secara percuma. Seterusnya, kami menggunakan picagari yang berharga RM1. Yang ketiga, kami menggunakan bata aiskrim yang berharga RM2. Dan yang terakhir sekali, tiup getah yang berharga RM2. Dan kos keseluruhan daripada projek ini adalah berharga RM5. Antara kebaikan hidrolik lift ini adalah tidak mengeluarkan asap, tidak memerlukan ruang yang besar, dan masalah kebocoran seperti minyak mudah untuk dikesan dan mudah untuk dibeki. Dan hidrolik lift ini mempunyai kekuatan yang sangat kuat, dan ia juga adalah projek yang mesra alam. Selain itu, antara kegunaan hidrolik lift ini adalah untuk mengangkat barang yang berat dan besar, kerana mempunyai kekuatan yang sangat kuat dan tidak ada pada manusia biasa. Ini mendemonstrasikan mini projek yang telah kami buat, iaitu hidrolik lift. Cara hidrolik lift ini berfungsi ialah air yang berada di dalam picagari ini akan melalui pipe yang telah kami sediakan dan akan mengangkat beban yang telah ditampung oleh daya. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menunjukkan cara ia berfungsi. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Pembahagian tugas penerangan. Kaitan projek sains dengan projek syariah. Mutlak dan Murunah Abdul Hadi, Wasatiyah Hazwan Hafiz, Tawazun Dani Firdaus, Mizan Amsyah. Kaitan projek sains dengan peranan syariah Islam. Memelihara maruah Abdul Hadi, memelihara nyawa Dani Firdaus, memelihara akal Amsyah, memelihara harta Hazwan Hafiz. Kaitan projek sains dengan pelaksanaan syariah Islam. Utamakan yang utama Hazwan Hafiz, mencegah lebih baik dari mengobati Dani Firdaus, matlamat tidak menghalalkan cara Amsyah, pelaksanaan kajian menepati syarak Abdul Hadi. Prinsip syariah Islam. Tawazun berasal dari kata tawazana, iaitu seimbang. Tawazun bermaksud memberi sesuatu akan haknya tanpa ada penambahan dan pengurangan. Kemampuan seorang individu untuk menyeimbangkan kehidupannya dalam pelbagai dimensi sehingga tercipta keadaan yang stabil, sihat, aman dan nyaman. Dalam jet hidrolik, tawazun sangat penting untuk mengimbangi jet hidrolik tersebut. Sebagai contoh, jika jet hidrolik kenderaan tidak mempunyai keseimbangan yang cukup, maka jet hidrolik tersebut akan jatuh dan roboh. Prinsip syariah Islam. Wasatiyah merupakan perkataan dari bahasa Arab bermaksud pertengahan, pusat atau seimbang. Dalam konteks Islam pula, ia merujuk kepada pilihan yang terbaik, cara yang adil dan jalan tengah untuk mengelakkan keterlaluan dan mengalami perkara secara sederhana dari berbagai situasi. Dalam projek hidrolik,
prinsip wasatiyah amat penting bagi melakukan sesuatu kerja dalam kesederhanaan. Sebagai contoh, mencatatkan barang yang perlu dibeli sahaja untuk memastikan kos pembuatan jet hidrolik tidak terlalu tinggi. Prinsip syariah mizan. Mizan bermaksud kesetaraan, iaitu merupakan kaedah manusia, diukur dari perbuatan baik dan mungkarnya. Selain itu, kesetaraan dalam syariat terlihat dalam hukum hakan yang memberikan nilai yang selayaknya. Bagi sesuatu perkara, kesetaraan dalam syariat menuntut agar segala tindakan yang dilaksanakan hendaklah meraihkan keperluan dunia dan akhirat. Kesetaraan dalam syariat menuntut agar setiap perkara yang dilaksanakan perlu ditimbang agar hukum hakan tidak menjadi korban atas nama penyelidikan dan pembangunan. Setiap perkara yang dilakukan hendaklah mengambil kira item-item yang digunakan benar menurut sekatan atau had yang ditentukan oleh syariat. Prinsip mizan juga membawa maksud kepada tiap-tiap sesuatu itu berada di dalam kedudukan yang betul di dalam sistem keseimbangan yang diperlukan untuk mengekalkan di dalam kedudukan tersebut, seperti dalam jet hidrolik. Prinsip mizan digunakan untuk memahami bahan dan aliran tenaga dan juga tindakan daya dan momen menggunakan prinsip yang sama. Prinsip mutlak dan munarah adalah prinsip yang menetapkan agama umat Islam untuk tidak melanggar syariah dan syariat yang telah ditetapkan. Maksud mutlak dan munarah ialah tetap dan anjal. Dalam pembinaan jet hidrolik, prinsip tetap dan anjal digunakan kerana apabila mesin jet hidrolik tidak dilakukan di tempat yang tetap, maka akan berlaku sesuatu atau perkara yang tidak diingini. Peranan syariah Islam memelihara nyawa. Allah mengharamkan sebarang tindakan yang membahayakan nyawa diri kita sendiri. Setiap manusia bertanggungjawab memelihara nyawa diri kita sendiri dan orang lain. Sebagai contoh, kita menggunakan jet hidrolik untuk mengangkat kenderaan yang sangat berat. Maka, kita perlulah berhati-hati semasa menggunakan jet hidrolik tersebut supaya tidak berlaku kemalangan yang akan menyebabkan kematian. Jadi, kita perlulah memelihara nyawa kita supaya dapat melaksanakan tanggungjawab khalifah dan juga meneruskan untuk menuntut ilmu. Peranan syariat Islam memelihara harta mengikut syariat Islam dengan tegas, mengharamkan segala bentuk perbuatan yang boleh memudaratkan harta seseorang atau kumpulan seperti merompak, mencuri, menyorok, membazir dan spekulasi pasaran modal. Sebagai contoh, sebelum kami membuat projek jet hidrolik, kami menyenaraikan barang-barang yang harus dibeli sahaja bagi mengelakkan pembaziran yang berlebihan. Bagi peranan syariah Islam, iaitu memelihara akal. Akal merupakan anugerah utama bagi komponen tubuh badan manusia. Kemampuan tidak tolak tandingannya. Islam melarang segala perbuatan yang boleh menyebabkan berlakunya kerosakan pada akal, seperti mengambil minuman yang memabukkan, pil-pil menghayalkan dan bahan bacaan yang merosakkan ketajaman minda. Segala aktiviti dan tindakan yang boleh mengancam keaslian kemampuan dan keselamatan akal adalah haram di sisi syariah Islam. Sebagai contoh, ketika melakukan projek jet hidrolik, kita tidak perlulah melakukan perkara yang tidak berfaedah seperti menghisap rokok ketika membuat projek jet hidrolik, kerana perkara ini akan menjejaskan minda kita, bahkan ia juga akan merosakkan badan kita dan Allah Subhanahu Wa Taala sangat melarang diri kita untuk merosakkan badan dan minda kita. Peranan memelihara maruah. Dalam maksud maruah adalah kepentingan harga diri dalam umat Islam dalam memastikan kehidupan seharian mereka. Sebagai contoh, untuk jet hidrolik, jika kita mengambil tindakan membelakangkan maruah, ia akan mampu menyebabkan kerosakan atau berlaku kerosakan atau perkara yang kurang dalam menjayakan jet hidrolik atau akan mencederakan
orang lain. Kaedah pelaksanaan syariah mencegah adalah lebih baik dari mengubati. Sebagai contoh, semasa penggunaan jek hidrolik, kita janganlah sewenang-wenangnya bermain dengan mesin tersebut, kerana jika tersalah langkah, kemalangan yang buruk akan berlaku seperti jek hidrolik yang digunakan itu terjatuh dan akan menyebabkan kecederaan yang parah dan buruk. Kaedah pelaksanaan syariah. Utamakan yang utama. Sebagai contoh, membuat jet hidrolik untuk kepentingan ramai adalah wajar didahulukan daripada kepentingan individu. Hal ini patut dicontohi oleh para saintis, teknokrat dan jurutera. Mereka seharusnya meletakkan keutamaan memakmurkan alam daripada mencari keuntungan dan kemasyhuran. Seterusnya, kaedah pelaksanaan syariah iaitu matlamat tidak menghalalkan cara adalah niat yang baik, tidak menghalalkan sesuatu yang haram. Seperti mana yang kita ketahui, Islam memberikan penghargaan terhadap setiap niat yang mendorong ke arah kebaikan sesuatu. Tindakan tidak boleh dianggap sebagai kebaikan atau keburukan, kecuali dengan niat daripada pelakunya, seseorang itu tidak akan diberikan pahala kecuali jika niat untuk melakukan kebaikan. Contoh, dalam projek jet hidrolik, kita tidak boleh mencuri hasil kerja orang lain untuk mendapatkan markah yang lebih, kerana ia adalah salah di sisi agama dan undang-undang, kerana kita telah mencuri hasil projek kerja orang lain dan bukannya hasil tangan kita sendiri. Kaedah pelaksanaan syariah adalah seperti pelaksanaan kajian menepati syariah. Bila kita menepati kajian dalam syariah, kita mampu membuat sesuatu kerja dengan baik. Seperti jet hidrolik, jika kita menepati kaedah syariah, maka keberhasilan dan kesempurnaan akan menjadi lebih sempurna dan kebarangkalian, kemalangan atau kecederaan kepada orang lain akan berjaya atau berjaya dikurangkan. Kesimpulannya, kami telah berjaya mencipta projek dan menyiapkan tugasan ini serta menghasilkan blog ini dengan baik. Kami telah mempelajari prinsip syariah Islam dalam sains teknologi dan kejuruteraan di dalam subjek MPU 23052, iaitu sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam. Subjek ini diajar oleh pensyarah kami, iaitu Puan Norma binti Cik Hassan. Berdasarkan apa yang kami pelajari dari subjek ini, kami dapat memahami semua prinsip syariah, peranan syariah dan pelaksanaan syariah, dan dapat mengaitkan dengan projek ciptaan kami, iaitu lift hidrolik. Islam juga menjamin keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat supaya tidak ada satu hak pun yang teraniaya di antara kedua-duanya. Segala prinsip dan dasar syariah Islam yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah bersifat tetap dan tidak boleh serta tidak akan berubah disebabkan oleh desakan atau sentuhan mana-mana individu. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.